Alright, ini daripada buku teks kamu nah. Jadi kamu ada tajuk pembentukan image oleh cermin sfera, tapi dia letak belakang, dia letak pada bahagian 6.6 nah. Jadi yang ni muka surat 270. Jadi dia ajar yang ni lewat, dia ajar yang kanta dulu. Jadi cikgu rasa kita ajar pantulan dulu lagi senang lah daripada pembiasan lah. Jadi cikgu letak depan. Jadi lepas dah habis ni kita akan pergi atas balik, kita akan belajar pembiasan. Nah, okay. Kita boleh mulalah. Okay, jadi hari ni kita nak tengok, hari tu kita dah buat cermin satah kan. Jadi cermin satah dapat image, apa ciri-ciri image untuk cermin satah? Apa ciri-ciri dia? Tegak. Ha? Tegak lagi? Maya. Maya. Macam mana? Seorang sisi. Seorang sisi. Satu lagi? Sama saiz. Sama saiz. Jadi yang tu untuk cermin satah kan. Sebab pantulan dia sekata kan. Jadi hari ni kita nak tengok yang cermin sfera. Jadi kamu tengok yang gambar yang dia buat bulat ni. Jadi cermin sfera tu cermin melengkung. Jadi kamu pernah tak tengok muka kamu dalam sudu? Pernah tak? Pernah. Pernah lah. Pernah. Jadi kalau bahagian dalam sudu tu, yang tu permukaan cekung ni kan. Jadi kalau kamu tengok jauh, kamu nampak kamu punya image tu terbalik. Nanti kamu boleh try siapa yang tak perasan. Tapi bila kamu letak dekat sampai ke hidung kamu nampak dia jadi tegak. Ya, Ataupun nanti kamu test tengoklah. Jadi kalau cermin cekung tu dia ada banyak ciri image yang terbentuk. Tapi kalau cembung tu maknanya kamu terbalikkan sudu. Kamu bahagian dia melengkung keluar tu kan. Dia tu permukaan yang cembung. Jadi kamu tengok jauh ke dekat kamu sentiasa dapat image yang tegak. Nanti kita akan tengok kenapa dia jadi macam tu. Kita akan lukis gambar jasina, kita akan dapat hasil image lah. Jadi kita lukis gambar jasina ni untuk tengok ciri-ciri image. Ni macam mana kita dapat cermin yang melengkung ni. Jadi kita boleh bayang dia macam ni sebab senang. Sebab nanti kita akan guna ada bahagian-bahagian pada bulatan ni yang berkaitan dengan masa kita lukis gambar jasina tu. Jadi kamu bayangkan kamu ada satu cermin berbentuk sfera. Jadi kalau kata dia garis-garis ni maknanya yang ni permukaan yang luar, yang tak berkilat, yang dalam ni yang mantulkan cahaya. Jadi kalau yang ditunjuk belah kiri ni, yang ni kita dapat cermin cekung. Tapi kalau kamu punya sfera tu dia kilat kat luar ni, kita dapat cermin cembung. Jadi bayangkan kita potong, kita ambil skerat. Kita potong bahagian ni kan, jadi kita ambil skerat. Jadi kalau yang kita dapat tu lah kita punya permukaan yang melengkung tu, kita punya cermin cekung ataupun cermin cembung. Jadi kalau kata dia bulatan, jadi kita akan ambil ada titik-titik pada kamu punya cermin ni berkaitan dengan dia punya bentuk dia yang sfera. Jadi kita tengok dulu macam mana cahaya dipantulkan pada permukaan cermin dengan cekung. Alright? Okay. Jadi yang hari tu kita nak tengok kita punya apa panggilnya? Masa cikgu tunjuk kamu kereta mana yang boleh nampak tu kan. Jadi kalau cermin tu cermin satah, yang ni medan penglihatan kita sebab nampak tak cara dia pantulkan cahaya tu kan. Jadi kalau cermin cekung tu dia akan menumpukan sikit cahaya tu, nampak tak cahaya tu jadi masuk ke dalam sikit kan. Jadi lagi sempit dia punya medan penglihatan kalau kita pakai cermin cekung. Tapi kalau kita nak tengok jauh kita pakai cermin cembung kita boleh dapat medan penglihatan yang luas. Jadi kalau kamu perasan kat kedai kalau kata dia tak ada CCTV dia letak cermin cembung. Betul tak? Dia letak kat bucu-bucu. Jadi kenapa dia letak kat bucu-bucu kedai tu? Boleh nampak. Supaya dia boleh nampak satu kedai tu. Kot lah ada orang mencuri kan. Jadi dia tengok cermin tu dia boleh nampak apa-apa yang orang buat dalam kedai tu sebab medan penglihatan dia jadi luas. Ataupun kamu tengok kat tempat selekoh kan dia ada cermin cembung kan. Dia letak supaya kita boleh nampak kereta. Dia kata kereta tu belah sini. Kamu belah sini kita boleh nampak kereta daripada arah bertentangan. Jadi kita tak akan bertembung lah. Jadi kalau kat jalan kat sekolah tu cikgu rasa kat selekoh tajam tu patut dia buh satu cermin cembung. Senang sebab cikgu pun asyik bertembung dengan orang yang nak lalu jalan yang sama kan. Jadi kalau dia buh cermin ni selamat sikit, takkan ada accident. Alright. Jadi kenapa satu tu medan penglihatan tu jadi kecil, satu tu besar sebab cara cahaya tu dipantulkan. Kamu ingat itu cikgu kata kalau cahaya macam ni kita panggil cahaya tu jadi apa kat dia? Cahaya tu apa jadi kat dia bila dia kena cermin cekung ni? Apa yang ini apa? Cahaya tu Mencapar. Bukan, yang ni cekung kan? Dia tak capar, dia fokus dulu. Jadi kita kata cahaya tu difokus. Menumpu. Menumpu.
Dia nampak tak menumpu kat mana? Dia menumpu kat huruf F tu kan? Jadi F ni tempat cahaya tu. Jadi kalau kita kata kita tembak ni dengan kita punya kotak sinar tu kan, dia akan keluar cahaya dalam bentuk line-line ni kan. Jadi semua line tu kita dapati dia menumpu pada kedudukan yang sama. Nah, jadi titik F ni kita label F sebab F tu kita bagi definisi dia titik fokus kita panggil. Titik fokus tu titik di mana semua sinar akan bertemu kalau dia menumpu. Nah, jadi kamu nampak kedudukan titik fokus dia. Di C ni kamu punya pusat sfera tu. Jadi sfera tadi cikgu katakan dia ada center dia kan macam ni kan. Jadi F kamu tu macam mana dia punya kedudukan dia berbanding dengan C tu. Jadi yang ni C, yang ni F, C ni pusat sfera kamu. Tak kira ada bawah-bawah dia ada nama dia. Nampak tak dia adalah separuh daripada C, nampak tak? Jadi kalau kata kita ada satu bulatan, kita tahu C dia berapa, kita tahu kat mana pusat sfera tu berapa, kita boleh tahu kat mana cahaya tu akan fokus. Jadi kita ambil separuh daripada C, itu titik fokus dia. Jadi semua cahaya yang kena pada permukaan tu dia akan lalu titik yang separuh daripada C tu. Jadi yang ni kamu ingatlah. F tu adalah separuh daripada C. Okey, jadi yang ni kamu punya line. Line ni kita panggil sebagai paksik utama. Jadi paksik utama ni kita gunakan supaya kita senang untuk lukis objek dengan image tu. Nanti cikgu tunjuk kamu. Okey, jadi yang second one ni kamu punya cermin cembung. Jadi kalau yang ni menumpu, yang ni apa? Capah. Dia mencapah kan. Jadi kamu nampak tak dia capah tapi nampak tak dia sambungkan ke belakang ni. Jadi kita boleh kata dia capah daripada suatu titik fokus. Boleh nah? Dia capah daripada. Maknanya titik fokus ni wujud ke tak wujud? Wujud ke tak wujud? Betul-betul ada ke tak ada? Siapa nak jawab? Tak ada. Tak ada. Dia macam titik imaginary. Sebab apa imaginary, nampak tak garis putus-putus ni? Jadi bila tiap-tiap sinar terpantul yang kita extrapolatekan ke belakang, ke dalam cermin ni kan, dia akan bertemu pada satu titik ni. Jadi sebenarnya fokus ni tak wujud lah. Fokus yang maya kita panggil. Jadi apa cikgu nak tulis tadi ni, semua sinar tu seolah-olah datang daripada titik yang sama. Dia capah daripada titik yang sama. Sinar seolah-olah capah dari fokus di belakang cermin, kita panggil. Fokus di belakang cermin. Di belakang. Jadi kita kata fokus tu tempat cahaya tu menumpu kan. Jadi sebab yang ni dia capah titik ni, sebab tu kita kata dia tak wujud lah. Dia maya. Fokus di belakang cermin. Tapi dia patuh sama rule dia kan. Maknanya dia tetap separuh daripada nilai C ni. Okey. Jadi nampak tak dia ada label lebih. Yang ni titik kamu punya cermin ni tengah-tengah dia kan. Jadi paksa utama ni lalu tengah-tengah kamu punya cermin ni. Lepas tu dia ada label F daripada tengah-tengah cermin ni ke focus point kamu. Ni yang ni kita panggil titik fokus. Jadi kalau kita nak kira jarak dia dari sini ke sini, yang ni kita label dia sebagai huruf kecil. Boleh? Jadi yang ni jarak fokus. F kecil ni jarak fokus. Jadi daripada P ke C ni, sebab C ni pusat kamu punya sfera ni kan. Jadi yang ni R ni apa? Yang di label R ni. Apa dia R? Dia punya apa? Pentulan. Dan dia punya jejari. Dia punya jejari sfera tu. R lah. Sebab sebarang jarak daripada pusat satu bulatan ke dia punya, ni apa panggilnya? Kepada bulatan tu lah, permukaan bulatan tu kita panggil dia sebagai jejari. Alright, mari kita tengok semua labeling yang ada untuk kamu melukis. Okay. Ni yang ni cikgu nak kamu salin balik dalam buku kamu labeling ni lah. Jadi kamu kena ingat sikit-sikit tiap-tiap bahagian dia sebab kita akan tengok simbol je sekejap lagi nah. Bila kita melukis, kita akan guna simbol-simbol ni. Jadi kamu kena tahu awal-awal tiap-tiap simbol ni apa. Di C tadi kita panggil dia sebagai pusat kelengkungan lah sebab dia pusat sfera kamu nah. Di first kita ada paksik utama. Paksik utama tu garis lurus yang melalui pusat kelengkungan dan kutub cermin sfera kamu. Jadi kutub tu tengah-tengah dia yang point P ni. Ni. Jadi dia panggil polar dalam polar bear beruang kutub kan. Jadi dia panggil kat sini titik ni kutub. Jadi kutub ni tengah-tengah kamu punya cermin sfera tu lah. Jadi yang ni line utama, line yang lalu tengah-tengah cermin sfera.
Lepas tu kita ada pusat kelengkungan C, pusat sfera yang menghasilkan cermin cekung atau cermin cembung sfera kita yang asal tu. Lepas tu kita ada jejari kelengkungan dia, radius dia R. Jadi yang ni jarak daripada kutub cermin sfera dengan pusat kelengkungan. Nah, jadi yang ni radius lah. Ke titik fokus tu kita label dengan huruf besar, dia titik di mana semua cahaya tu untuk cermin cekung sinar cahaya yang selari dengan paksi utama akan tertumpu pada titik ni. Maksudnya di tempat di mana semua sinar akan tertumpu. Tapi kalau untuk cermin cembung, sinar cahaya yang selari daripada paksi utama seolah-olah tercapah daripada titik yang sama. Nah, kita extrapolate ke belakang, nampak macam dia capah daripada satu titik. Nah, dia dua-dua panggil titik fokus tapi dia berbeza sikit untuk cembung dengan cekung. Okey, jadi yang ni penting. Kamu punya jarak objek, jarak image dengan panjang fokus kamu. Jadi jarak objek tu kedudukan objek tu lah. Jadi katakan sekejap lagi kita akan lukis objek tu sebagai arrow. Nah, jadi jarak dia dengan cermin ni, kutub cermin ni kita panggil dia sebagai jarak objek. Nah, okey. Jadi jarak objek tu daripada cermin tu. Jadi kita label dia dengan U. Lepas tu jarak image kita akan label dengan V. Jarak image pula daripada kutub cermin tu ke image kamu lah. Okay. Lepas tu last sekali panjang fokus, jarak antara titik fokus yang kita label huruf besar tu F tu dengan kutub cermin sfera tu. Alright, jadi kalau kamu dah ready kita akan start melukis. Ini kita nak lukis sekejap lagi sinar tu ada 3 jenis nah. Dia untuk cermin cekung, jadi kita fokus kat cermin cekung dulu. Jadi sinar tu ada 3 jenis. Satu tu jadi kita kena lukis 2 je untuk dapat dia punya image. Tapi kalau kita lukis 3 kadang-kadang boleh. Tapi tak semua gambar boleh lukis 3-3. Selalunya gambar dia boleh lukis 2 saja. Okay, satu sinar tu kita akan bagi lalu C. Jadi kamu ingat tak kalau dia lalu pusat C ni dia macam lalu normal. Jadi kalau kita lukis garis normal kat sini, line ni sama dengan normal dia. Jadi dia akan pantul pada line yang sama. Jadi kalau kata kita lukis garis C, kita hanya lukis satu garis saja sebab dia akan pantul balik pada garis C juga. Jadi ini line yang pertama. Lepas tu kalau line yang kedua tu kita akan lukis dia lurus. Okay. Dia kata kita letak objek kat sini. Kita buat objek senang. Ni kita akan pegang baris kita lurus. Lepas tu bila dia langgar cermin tu dia akan lalu F. Dia akan lalu F sebab yang ni cermin cekung kan. Nanti cermin cembung tu kita akan pantulkan dia supaya dia datang daripada F dalam cermin tu lah. Untuk cermin cekung kita akan lalukan dia di atas kepala objek kita sampai dia kena cermin. Yang ni tak boleh lukis normal tau. Jadi kita terus akan pantulkan dia lalu F. Jadi yang ni garis lurus pantul lalu F. Yang ketiga sinar dia terbalik daripada yang atas ni. Kita lukis sinar dari kepala objek kita juga. Jadi tak semua boleh lukis line yang ketiga atau yang pertama tu nak. Jadi daripada kepala objek tu kita lukis satu garis yang lalu F. Lepas tu kalau dia lalu F dia akan keluar lurus. Jadi terbalik. Kalau dia lurus dia akan lalu F. Kalau dia lalu F dia akan keluar lurus. Okey. Jadi cikgu tukar gambar ni jadi cikgu punya webcam. Tak mau share. Mana? Nampak tangan cikgu. Okey. Kamu tengok muka surat 7 dulu, kita akan start lukis daripada gambar yang ni. Sebab yang ni senang. Jadi kita akan pergi terbalik. Sebab cikgu punya modul tu dia pergi objek dia dekat kan, lepas tu objek dia makin jauh kan. Jadi kita nak buat terbalik, kita akan pergi lagi jauh. Lepas tu kita akan makin dekat dengan cermin kita. Nampak tak gambar cikgu? Nampak tak? Nampak. Dia lag tak? Maknanya bila kamu tengok tu dia beku-beku tak gambar tu? Tak. Kat ni tak lah. Okey. Jadi kita nak start dengan gambar yang ni lah. Jadi kamu tengok ciri-ciri dia dah lukis kat kamu objek dia. Jadi siapa yang tak ada, dia tak print, dia kena lukis ni. Dia kena lukis kat buku dia ada kertas belang-belang kan. Jadi dia lukis paksi utama. Lepas tu dia lukis satu line yang tegak macam ni 90 darjah dengan paksi utama dia. Kat dia punya line tu dia lukis sikit cermin. Boleh? Yang ni cermin cekung kan. Jadi kecil je sebab kita bukan nak pantulkan daripada permukaan cermin ni.
kita nak pantulkan dia daripada garis yang lurus ni. Sebab kalau kita guna cermin ni dia tak jadi accurate lah, tak jadi tepat. Kita akan guna garis ni. Jadi yang ni satu petak ni 1 cm, maknanya sekarang ni dia punya F ni titik fokus dia 2 cm daripada cermin tu. Jadi kalau titik fokus 2 cm maknanya dia punya C tu 4 cm. Boleh? Jadi kalau kata kamu tak ada, kamu tak print, kamu guna baris kamu je. Kamu buat paksi utama tu, lepas tu kamu ukurkan 4 cm. 4 cm tu nilai C kamu, 2 cm kamu tanda je tu. Yang tu F, yang tu C. Jadi sekarang ni kita nak start dengan kamu tengok dia tulis apa ni. U adalah lebih besar daripada C ataupun U adalah lebih besar daripada 2F. Jadi cara dia tulis jarak tu dia boleh tulis dua cara. Sama ada dia pakai C atau dia pakai 2F. 2F tu maksudnya 2 kali panjang fokus kan. Jadi U ni untuk jarak objek kan. Jadi yang dia lukis arrow ni adalah kamu punya objek. Jadi dia lukis objek dia 1 cm. Jadi siapa yang lukis tu dia kena lukis betul-betul ikut dia punya ukuran tu. Dia tak boleh main lukis saja. Dia kena lukis 1 cm. Kalau kata kamu pakai buku belang, cikgu nak kamu lukis satu garis. Besar satu garis. Boleh? Supaya bila dia jadi lebih besar atau lebih kecil kamu senang nak nampak perubahan tu. Sebab last kali kita nak tulis ciri-ciri image. Ciri-ciri image tu. Okay, ready dah? Dah, okay. Jadi first kali kita akan lukis garis yang lurus. Yang lurus, lepas dia lurus, dia langgar cermin, apa jadi kat dia? Daripada kepala objek ni dia lurus. Lepas tu dia langgar cermin, apa jadi kat dia? Sentuh F. Dia akan pantul lalu F. Jadi yang ni sinar kamu yang pertama. Kamu kita cikgu kalau gambar cikgu lag. Jadi kamu conteng kamu punya sendiri diagram. Okay, jadi yang ni garis ni sampai cermin. Jadi bila dia sentuh cermin tu, ni kita buat arrow. Maknanya kita punya sinar tu tengah bergerak daripada objek tu sekarang ni menuju ke cermin. Jadi bila dia dah tuju cermin, kita sambung garis ni bagi dia lalu F. Jadi pakai pensel tajam sebab cikgu nak kamu betul-betul nampak kat mana dia lalu. Cikgu ni tak lalu sangat. Okay, jadi kamu tarik je panjang-panjang tak apa. Sebab nanti kita akan tengok kat mana dia punya image dia terhasil. Ni cikgu punya. Madam cikgu. Sekejap. Garis cikgu sengit. Dah, yang ni dah. Dah, okay. Jadi buat arrow juga. Kepala arrow. Sebab dia keluar daripada F tu kan. Dia pergi daripada F tu kan. Jadi kamu bubuh direction. Jadi kalau tak bubuh direction dia tolak markah. Okay. Jadi yang ni kita buat kepala arrow. Okay, satu lagi sinar kita nak buat yang mana satu kamu rasa kalau dia duduk belakang ni. Kita boleh buat tak yang C tu? Boleh tak dia lalu atas kepala objek tapi lalu C? Boleh ke? Boleh kan? Macam ni. Boleh? Macam ni. Gini. Faham? Macam ni. Boleh. Yang ni tiga-tiga sinar boleh. Jadi satu lagi tu lalu C ataupun lalu F kan? Jadi yang ni cikgu tunjuk kamu yang tiga-tiga ni. Jadi kita bagi lalu C tu. Jadi kalau lalu C, nampak tak dia betul-betul sampai kat hujung kamu punya kertas ni? Mungkin ada yang terkeluar tak? Tadi kalau lalu C dia patah balik macam mana? Garis yang sama. Jadi kalau kata yang ni arrow dia, yang ni pergi, yang ni kembali. Boleh? Jadi dia kembali pada line yang sama, kita tak payah pantulkan banyak kali. Jadi kamu nampak tak dia ada tempat dia bertemu tu? Nampak? Nampak. Jadi tempat bertemu ni tempat image kita terbentuk. Boleh? Kat situ image kita akan terbentuk. Jadi kalau kata nak buat third line tu, dia akan sama juga. Dia akan kena kat sini juga. Mari kita test. Okay, jadi garis yang ketiga tu lalu F. Jadi yang ni susah sikit lah. Kamu mungkin dapat sengit sikit. Okay. Mana dia? Sebab tu pakai pensel mereka ni senang. Okay, jadi kalau yang ni garis ni lalu F kan? Lepas tu dia akan keluar, dia akan dipantulkan lurus kan? Jadi kalau kata kamu buat betul, dia akan pantulkan semua tiga-tiga sinar tu pada titik yang sama. Cikgu ni macam terangkat sikit. Jadi kalau kamu buat pakai, kalau kamu dah dapat persilangan dah dengan dua sinar saja, kamu tak payah buat garis yang ketiga ni. Faham? Okay. Jadi cikgu nak tunjuk kamu je. Sengit lah cikgu pegang. Mana dia? Okay.
Garis. Okey. Jadi patutnya dia bertemu pada poin yang sama. Jadi kat mana dia bertemu tu, kamu lukis image kamu. Jadi image kamu sekarang kat tempat dia bertemu tu, yang tu kepala arrow. Boleh? Jadi kamu punya objek image dia ada kepala supaya kita tahu sama ada image yang terhasil tu terbalik ke tegak. Boleh? Tegak ke songsang. Jadi sekarang ni yang kamu nampak image ni tegak ke songsang? Songsang. Songsang sebab kepala dekat bawah kita kira. Jadi objek kamu kepala kat atas. Tapi image tu dia punya kepala dia kat bawah. Lepas tu macam mana dengan size dia? Macam mana dengan size dia? Separuh daripada tu. Separuh lah kita kata dia diperkecil. Boleh? Kadang-kadang tak semua orang dapat separuh kan? Ada yang tak betul-betul separuh kan? Jadi kalau kita nampak dia kecil daripada objek tu, kita panggil dia diperkecil. Boleh nak? Jadi kita tulis ciri-ciri image dia. Cikgu alih ni sikit. Dia apa ciri-ciri image dia? First kali apa? Tegak. Tegak. Songsang. Songsang tu maksudnya terbalik lah. Jadi ni istilah yang kita guna untuk tajuk cahaya. Okey, songsang. Lepas tu image tu diperkecil. 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 Okey, jadi kamu tengok image ni, dia duduk di depan kamu punya cermin. Maknanya, kalau kata kita bobo skrin putih kat sini, image tu akan terbentuk pada skrin putih tu, boleh? Jadi maknanya image ni nyata ke maya? Nyata. Nyata. Jadi kalau kamu nak tahu clue dia, kalau kamu dapat image tu songsang, image tu sentiasa nyata. Kalau kamu dapat image tu tegak, image tu maya. Jadi kalau lepas tu satu lagi dia duduk belah yang sama dengan objek kamu. Maknanya dua-dua duduk di depan cermin cekung tu kan. Kalau dia duduk belah kanan ni, belah dalam ni, dia maya. Kalau dia duduk belah yang sama dengan objek dia, maksudnya dia nyata. Itu clue. Jadi kalau kata kamu nak tulis, kamu dapati dia songsang, dia nyata. Jadi songsang diperkecil, nyata. Ada lagi ciri yang cikgu tak tulis. Cikgu rasa 3 tu je kot. Songsang, diperkecil, nyata. Lepas tu kita nak tulis kedudukan dia. Jadi kedudukan dia kita nak pakai cara sama macam dia tulis. Boleh? Jadi macam mana kita nak describe kedudukan image kita ni? Dia duduk di antara siapa dengan siapa? I. Dia lebih besar daripada F ke lebih kecil daripada F? Lebih besar. Jadi dia lebih besar daripada F. Jadi kita pakai huruf kecil sebab F kecil ni maksudnya panjang fokus kita. Okey, jadi dia lebih kecil daripada 2F. Boleh? 2F atau C. Jadi kita pakai sama lah, kita pakai F dengan 2F. Jadi maksudnya yang ni dia duduk di antara F dan 2F. Jadi yang ni kedudukan dia. Jadi kadang-kadang dia suka cerita kedudukan dia, kamu tulis dengan cara yang ni lah. Cara matematik lah kita kata sebab kita pakai simbol besar kecil ni. Dan kita pakai F dengan 2F. Boleh faham tak? Dapat tak gambar yang pertama? Dah, siapa tak settle lagi lukisan dia? Siapa tak settle lagi? Yang lukis sendiri tak print tu dah settle dah. Jadi cikgu nak kamu lukis sebab kamu kena ingat ni cara nak melukis ni. Sebab soalan dia akan tanya kamu sama ada dia suruh kamu lukis ataupun dia suruh kamu nyatakan ciri-ciri image apabila kedudukan objek dia begini. Faham? Jadi kalau dia buat macam tu, kamu kena sketch lah sebab takkan kamu nak hafal untuk tiap-tiap gambar rajah ni kan. Jadi kamu buat rough sketch, kamu boleh tahu ciri-ciri dia. Jadi kalau dia suruh lukis, dia akan bagi kamu dalam 3 markah. Boleh? Jadi kalau 3 markah tu bahagalah. Sebab kadang-kadang satu markah saja beza antara A dengan B ataupun daripada E dengan G. Okey. Ni kita nak lukis gambar yang ni pula. Okey. Dia nampak tak yang ni objek dia duduk mana? Dekat C. Dekat C. Jadi kita nak tengok sama ke tak sama rupa gambar yang kita dapat. Dia macam biasa kita akan lukis 2 sinar sajalah sebab kita rasa untuk kes yang ni kita tak boleh lukis sinar yang lalu C sebab dia berada di C kan. Jadi kita tak boleh lukis sinar yang ni. Ini yang ni cikgu label. Yang ni sinar yang pertama.
Yang ni sinar yang kedua, yang ni sinar yang ketiga. Jadi kalau dekat C, kita tak boleh lukis yang ni. Yang ketiga ni lah. Kita hanya boleh lukis 1 dan 2. Tapi cukup kalau kita ada 2 sinar saja, kita boleh dapat kita punya image. Alright. Jadi siapa yang dia dah reti, dia boleh buat laju sikit. Okay. Jadi siapa yang belum reti, dia tengok cara cikgu buat. Kita buat ke pensel lah. Cikgu buat ke pen, buat kamu tak nampak. Okay, jadi satu daripada kepala objek tu pergi ke cermin, dia akan lalu F kan? F. Okay, jadi kamu buat je. Selalunya insya-Allah jadi cantik lah kalau kamu pegang baris kamu elok-elok. Okay. Jadi satu lagi kita nak buat line yang nombor 2 ni. Jadi nombor 2 ni daripada kepala objek ni kita buat line lalu F. Lepas tu dia akan keluar. Garis lurus. Dia akan keluar sebagai garis lurus. Okay, siapa dapat dari ni? Kita cikgu image dia duduk mana. Cikgu punya lari sikit. Siapa dapat dia punya image tu betul-betul duduk bawah C? Okay. Punya lari sikit, dia bertemu kat sini. Kalau kata kamu buat elok-elok, cikgu rasa dia akan duduk betul-betul bawah C. Tak silap cikgu. Siapa dapat dia punya image tu bawah C? Dapat cikgu. Dapat? Nurin dapat? Dapat lah. Okay, jadi bila kamu dah dapat tempat dia bertemu, nampak tak dua sinar ni dia bertemu kat point ni kan? Cikgu punya dia bertemu awal sangat, betul dia bertemu kat C ni. Tapi tak apa, kalau lukisan kamu lari sikit tak apalah. Janji kamu dapat sinar dua-dua. Jadi kita buat kepala arrow. Ingatlah kepala arrow tu kat tempat titik persilangan tu, maknanya kepala dekat bawah. Alright. Jadi yang ni kita akan tulis ciri-ciri dia. Apa ciri-ciri dia untuk image gambar yang kedua ni? Apa ciri-ciri dia? Songsang. Songsang, betul. Macam mana dengan size dia? Sama. Betul. Yang ni sama size lah. Lepas tu, nyata ke maya? Nyata. Nyata, okey. Jadi kedudukan dia kat mana? I kat mana? Bukan I kan V. Sorry cikgu tersilap. Tukar-tukar. V. V tu jarak image. U ni jarak objek kan? V ni jarak image lah. Okey. V sama dengan apa? 2F. 2F V sama dengan 2F. Alright. Jadi kita teruskan tukar muka surat belakang balik. Jadi kamu perasan tak yang first picture tu diperkecil kan? Lepas tu apa jadi dengan second image tu? Dia jadi makin lama makin apa? Bayat dia. Makin lama makin masa first tu diperkecil. Lepas ni kamu boleh predict tak untuk yang gambar kita yang bawah ni dia jadi makin kecil ke makin besar? Makin besar. Makin jauh dia daripada cermin tu. Makin jauh, makin dekat dia lagi besar. Dia makin, sekarang ni kita nak gerak dia lagi dekat kan. Tadi dia duduk kat C kan, jadi sekarang ni dia duduk kat mana ni? Gambar yang last. Dia di antara F dengan 2F. Jadi U kamu di antara F dan 2F. Okey, jadi kita boleh, dah pandai dah, kamu boleh lukis dah. Jadi kamu teruskan melukis. Jadi yang ni pun boleh lukis dua sinar saja. Okey, masih galih sikit. Tak nampak, nak conteng. Okey, jadi sinar yang pertama tu lurus daripada kepala objek tu. Dia lurus, langgar cermin, dia akan lalu F. Jadi semua dia pakai skala yang sama tau. Jadi siapa yang tengah melukis tu, dia akan repeat lukis skala yang sama banyak kali. Jadi kalau kat sekolah pun cikgu akan suruh kamu melukis tu kan, sama. Okey. Jadi kalau kata cikgu laju sangat, sebab kamu draw by hand, nanti kamu tengok balik video tu, kamu boleh ikut balik lah. Okey, satu lagi sinar, kita nak guna yang mana? Yang mana yang senang lagi? Yang ni kita boleh pakai, dua-dua boleh, saya rasa. Kamu nak pakai yang mana? Yang C? Yang C tak muat kan? Yang C tak muat. Jadi kita pakai yang F muat kot. Okey.
Jadi kalau kata muat ni, maknanya kamu pakai buku kamu, bolehlah kamu boleh pakai yang C ni, kamu kena panjangkan line yang ni. Jadi bila kamu garis ni nanti nampak tak dia akan bertemu kat belakang ni. Enough? Okay. Jadi kalau yang ni cikgu kita pakai F lah sebab nak bagi muat dia punya lukisan ni. Okay, daripada kepala objek, oh kena tak kalau pakai F? Ke CP-CP je? Kena tak? Kena kan? Ini betul-betul sampai bucu. Jadi daripada kepala objek lalu F kena kat bucu ni. Okay, lepas tu teruskan. Jadi line ni cikgu kena panjangkan. Siapa yang suka melukis-lukis ni, dia sukalah benda ni. Cikgu suka buat benda ni. Okay. Terapi. Okay. Okay, jadi ini senang sebab dia betul-betul kena kat bucu ni kan. Kalau garis tu, kita terangkan balik je lah garis dia ada. Okay. Yang ni kamu punya garis kedua, kamu nampak tak? Dia bertemu. Jadi yang ni macam mana kita nak describe kedudukan dia? Kedudukan dia macam mana? Songsang. Songsang lagi? Saiz dia besar. Dia perbesar. Besar kan? Nampak? Okay, lagi? Ciri dia songsang, dia perbesar. Nyata ke maya? Nyata. Nyata. Songsang, dia perbesar. Nyata. Okey, kedudukan dia.